Okay guys, baiklah, sekarang ni tiba masa saya akan tunjukkan pula how to render animation using Keyshot. Okay, selepas you guys dah apply suitable material on your design, dah apply environment, make sure you guys using the correct brightness. Selepas apply tu barulah you guys boleh pergi ke animation. Okay, first saya nak tukar material dulu. Saya pergi ke nak tukar daripada nickel. Mana nickel? Okay, ni nickel, basic nickel, nickel polish. Okay. Now, untuk apply animation, you guys cuma perlu klik dekat bahagian bawah ni, ada animation. And then click. Okay. After that, after you guys click on animation, will appear timeline. Okay, timeline seperti biasa, mana-mana software or tools untuk edit video mesti ada timeline, kan ada timeline untuk you guys adjust masa. Dan di dalam timeline ni seperti biasalah, dia akan tunjukkan masa. Ni ada from 0 second and then 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. Okay, dia boleh buat panjang lah, sepanjang yang boleh. Okay, sebab apa? Dekat bawah ni, dia punya timeline ni dia gunakan saat. Okay, 2 second, 4 second, 6 second. Satu, sebab kalau terlalu besar masa ni, kemungkinan software ni tak boleh nak support. Dia cuma boleh support animation yang pendek-pendek. Kalau you guys memerlukan animation ataupun long animation yang panjang, Keyshot ni bukanlah software yang sesuai. Okay, Keyshot ni untuk render yang ringan, yang ringkas dan pendek-pendek. Sebab tu timeline ni hanya menggunakan saat saja, menggunakan second. Paling banyak pun kalau kecilkan ni pun nampak semuanya guna saat. Sebab apa guna saat ni pun, kalau contoh animation yang mengambil masa 5 saat. Okay, kalau animation mengambil masa yang 5 saat, biasanya akan ambil masa 2 hingga 3 jam untuk siap full render. Okay, 5 saat mungkin ambil masa 2 hingga 3 jam, bergantung pada you guys punya performance laptop of PC. Kalau PC yang biasa-biasa mungkin akan ambil masa 4 hingga 5 jam. Okay, itu adalah untuk movement 5 saat sahaja. You guys bayangkan kalau 10 saat, kalau 15 saat, kalau 1 minit ataupun 60 saat punya animation, berapa jam masa yang digunakan untuk render? Mungkin ambil masa hingga 10 hingga 12 jam. Okay, boleh ke, mampu ke you guys punya laptop untuk run proses render ni selama 12 jam? Okay, takut akan rosak lah you guys punya laptop. Okay, melainkan juga ada memang high performance PC yang ada cooling system yang bagus, and then boleh. Ataupun you guys perlukan software yang lain untuk render, ataupun you guys boleh gunakan tools rendering yang ada pada 3D software yang you guys gunakan. Biasanya kalau macam tu you guys boleh render dengan lebih lama lah, dan hasilnya pun agak berbeza. Keyshot ni memang software yang sesuai untuk beginner. Okay, first you guys kalau nak apply animation, apa yang perlu buat adalah klik pada animation wizard. Okay, di bawah ni klik on animation wizard. Dalam animation wizard ni ada model or part animation, and then satu lagi adalah camera animation. Di dalam model ni ada turntable, dia akan appear preview, ada translation, rotation, speed, and in camera animation we got orbit, zoom, inclination, translation,
camera switch event, panorama Jolie fast, and DOF. Okay, saya akan tunjuk contoh turntable, model turntable. Ini selepas juga pilih start of animation, click on next, and then you select model, next. Okay, then ada option direction, clockwise or counter clockwise, and then rotation degrees, you want to make it 360 or 180 or 270, bergantung pada kesesuaian dan kehendak masing-masing lah. Okay, boleh nampak ni start from 0 second and dia akan berakhir end on 5 second. Maknanya dia akan pusing selama 5 saat sahaja. And then click on finish. Okay, dia akan appear dekat sini 0 hingga 5 saat. Okay, you guys try play, dia ada preview dekat atas sana. Kalau tekan play, klik, dia ada preview dekat sini lah. Okay, kita pause. Okay, ni kita akan apply lagi. Ini click on animation wizard again. Kalau you guys nak gunakan zoom, boleh click on zoom. Next, add camera, camera 1, click here and then click on camera. Next, nampak nampak dia start from 4 second akan end on 9 second. Dia start focal length, end focal length and then finish. Nampak dekat timeline. You guys boleh buat dia berpusing, gunakan turntable, dan selepas dia habis berpusing barulah dia zoom. Ataupun you guys boleh gabungkan, combine both turntable and zoom at the same time. Contoh dia macam ni. Tekan play. Dia nampak dia sambil pusing sambil zoom at the same time dalam masa yang sama. Okay, boleh nampak dia pusing dan sambil zoom, dia makin dekat. Ataupun kalau you guys tak nak dia combine, you guys boleh alihkan ni, you guys left click and hold, tarik. Kalau nak buat dia zoom selepas turntable pun boleh. Jadi akan jadi 10 saat ni lah. Start daripada kosong akan berakhir pada saat ke 10, 10 second. Kalau you guys play and then nampak dia pusing. Lepas habis pusing barulah dia zoom, tapi dia tak berpusing lah. Kalau nak dia zoom sampai pusing, you guys perlu adjust timeline ni bagi dia bertindih macam ni. Okay, you guys boleh buat banyak tindihkan pelbagai jenis animation ni kat bawah ni, ikut pada kesesuaian. Okay, sekarang ni ada contoh lah 10 saat. Lepas you guys dah setting semua ni, apa yang you guys perlu buat adalah you guys boleh klik dekat render. Klik on render. Okay, di dalam render ni tadi, di dalam render ni ada still image, dan sebelah still image you got animation. Klik on animation. Sama saja seperti image, dua benda yang penting. First, output folder. Okay, output folder supaya you guys tak hilang, you guys senang untuk jumpa to locate your video file. And then other than output folder, benda yang penting untuk you guys adjust adalah resolution. Okay, di dalam preset ni pun sama je, ada 1920, 2560, 3840. Okay, you guys nak buat video up to 4K or 8K pun boleh. Okay, boleh naikkan sampai maksimum. Tapi tempoh masa untuk di render akan ambil masa yang lebih lama. Okay, contoh kalau you guys dah adjust output folder, you guys boleh klik on render. Klik render.
tak boleh upload kat sini. So kena tukarlah dia punya upload folder. Upload folder, select folder, and then click on render. Frame upload ni kalau you guys tak nak, dia akan simpan gambar-gambar. Contoh kalau macam satu saat ada 8 frame, mana ada 8 image, dia akan simpan semua 88 image tu. Kalau you guys tak nak simpan, you guys boleh clearkan frames output ni. So you guys, hasil yang you guys akan dapat hanyalah video sahaja. Kalau you guys nak video saja, biarkan video output ni and then klik render. Lepas you guys klik render, you guys tunggu. Ok, render menggunakan render tools ni akan ambil masa yang sangat lama, mungkin 3 hingga 4 jam. You guys boleh estimate pukul berapa bila tempoh masa yang dia akan siap dekat atas ni. Ok, animation frame 1/274. Maknanya dia akan render image ni 274 kali. Juga boleh agak, contoh 0 hingga 100, 0 to 100, berapa tempoh masa yang dia ambil. Contohnya 0 to 100 dia ambil masa 3 minit. Kalau ada 274, you guys boleh kalilah 3 minit kali dengan 274. You guys boleh agak lah berapa jam dia ambil masa untuk siap. Memang lama untuk 10 saat punya video. Kita tak sampai 10 saat punya video. Kalau you guys, okay, kita pun tak adalah nak tunggu ni, hanya untuk contoh saja. You guys boleh cancel kalau tak nak tunggu, ataupun nak teruskan nak tunggu pun boleh. Okay, selain daripada, ada satu lagi options kalau you guys nak cepat. Ada satu lagi option untuk buat video yang lagi cepat, tidak terlalu lama. Juga boleh stop yang ni, stop. Okay, satu lagi option untuk video, kualiti ni mungkin agak rendah sikit tapi still boleh, tidak terlalu teruk, tidak pecah sangat. Dekat sini, bila you guys meletakkan pointer di sini, dia akan keluar preview. Ok, you guys click on preview. Ini tunggu. Ok, apabila preview ni, you guys boleh nampak timing ni 0 hingga 100. Itu saja masa yang diperlukan. Ok, 0 hingga 100. Apabila 0 hingga 100, bila sampai 100, maknanya dah completely siap you guys punya video. Ok, tidak seperti render tools yang tadi tu ambil masa yang lama lah. Maknanya untuk 0 hingga 100 tu nak betul-betul complete 1/200 lebih frame tadi memang ambil masa yang lama. Okay, preview ni apabila dia sudah siap, apabila sudah sampai ke 100, apa yang you guys perlu buat, you guys perlu tekan pada button save dekat bawah ni. Okay, button diskette ni apabila sudah sampai 100. Untuk maknanya you guys perlu save preview ini. Okay, sekarang ni jom kita tengok hasil video yang sudah siap. Ok, jom. Ok, ini adalah hasil render animation yang sudah siap. Ok, hasilnya tidaklah begitu high quality tetapi ok, cukup untuk sekiranya you guys nak buat video presentation, product presentation di you guys punya universiti ataupun di mana-mana. Tapi kalau untuk iklan-iklan yang memerlukan you guys buat high resolution punya video, you guys perlu gunakan render tools yang tadi. Perlu tunggulah, perlu bersabar untuk dia settle.
Tapi animation yang ini pun sudah cukup. Maknanya tidaklah terlalu pecah-pecah sangat. Maknanya ok, still boleh nampak. Kalau you guys punya objek tu tidak terlalu detail, you guys still ok menggunakan video ini. Jadi sampai sini saja tutorial kita untuk InShot render animation. Selamat mencuba. Assalamualaikum and bye bye.